Abdul Kadir dulu. Okay, saya ada masa dalam mungkin 15 minit saja untuk tanya soalan ni. Saya nak tanya semua yang ada dan kita akan tanya dengan secara pantas lah. Jadi saya nak semuanya menjawab dengan cepat, dengan pantas dan juga boleh kita teruskan lepas ni dengan portfolio management, pengurusan portfolio. Tuan Abdul Kadir? Masih solat lagi. Aimi, Akilah? Abdul Kadir ada Okey, silakan. Kenapa agak-agak perlu melabur dalam unit trust? Sebab kita kena melabur dalam unit trust ni sebab adanya risiko lagi rendah daripada melabur dalam saham dan lagi tinggi daripada kita menyimpan dalam bank. Okey, alright. So maksudnya dia ada pelaburannya risikonya rendah tapi lebih tinggi daripada menabur dalam bank lah ataupun menyimpan dalam bank. So Aimi, Akilah. Okey, saya akan panggil ikut nama ni. So make sure semua dah ready semua dah ready dengan untuk unmute kan mic, okey kalau boleh. Kalau nak buka kan kamera pun lagi bagus. Okey, sekejap saya buka. Ni boleh. Okey, nampak tak skrin saya? Belum. Sekarang ni dah share skrin. Nampak? Dah. Nampak Kenapa suaranya tak kuat kejap-kejap? Mungkin saya punya volume ni kecil. Okey, patutlah kecil. Okey. Alright, Aimi, Akilah, agak-agak kenapa je rasanya perlu melabur dalam unit trust? Sebab first tadi ada yang dah sebut risiko rendah. Next lagi satu return macam mana kau? Kenapa Akilah? Kenapa agak-agak you nak melabur dalam unit trust? Kenapa? Tujuan? So dapat income dari segi pace kan, sebab kita kalau bekerja kita dapat active income. So untuk mendapat other income beside dapat active income, kita pun perlu dapatkan passive income. So sebab tu kita perlu adanya passive income dengan melabur dalam unit trust. Maksudnya you nak dapatkan passive income maksudnya passive income ataupun adakah ia boleh dikatakan portfolio income? Kita ingat portfolio income ataupun passive income tu kalau ada satu je. Okey, Azizah. Okey, tak apa. Azizah? Ya, saya. Kenapa agak-agak you perlu melabur dalam unit trust? Sebab kita dapat dapat meningkatkan pendapatan kita pada masa hadapan. Meningkatkan pendapatan pada masa hadapan. Okey, apa tujuannya nak tingkatkan pendapatan? Maksudnya untuk keperluan keperluan masa hadapan nantilah. Okey, untuk keperluan masa hadapan. So nak kaya lah maksudnya? Bolehlah juga. Okey, Izlan Shakir Syarul. Hello? Izlan Shakir. Hello. Hello, doktor? Boleh dengar? Ya. Kuat sikit. Okey. So salah satu sebab kenapa kita perlu labur dalam unit trust ni kan. So macam orang ramai, diorang tak ada masa nak belajar technical analysis, fundamental analysis. So salah satu cara yang diorang nak melabur adalah dekat unit trust ni. Dia akan diuruskan oleh fund manager tu sendirilah. Itu salah satu sebab. Duitnya diuruskan oleh fund manager yang profesional lah. So dia tak payah pening-pening lah maksudnya. Ya betul. Okey. Kasih Izzati. Ya, doktor. Silakan. Sebab dia tidak memerlukan pendapatan yang besar. Contoh kalau dia boleh buat dua pilihan, sama ada boleh melabur sekaligus ataupun boleh melabur dalam jumlah yang sedikit. Setiap bulan letak berapa nilai yang kita nak melabur tu kan. Okey. So Mikdad. Masih solat lagi. Okey, Muhammad Arif.
Muhammad Arif. Doktor, dengar doktor. Ya. Kalau macam unit trust ni bagi saya dia ada konsep compounding. Maksudnya kalau kita simpan bila lama, dia compounding maksudnya simpanan yang bertambah tu akan dilaburkan lagi. So dia akan lebih banyak daripada sebelum ni. So dia ada compounding effect lah. Maksudnya dia akan, you punya pelaburan akan bertambah lah. Ya, betul. Okey, Muhammad Rafi. Bagi saya kalau kita labur kat unit trust ni, tahap pencairan pelaburan dia tinggi. Maksudnya boleh masa. Maksudnya macam kita boleh keluarkan pada bila masa saja. Okey. Okey. Nazira. Nazira. Ya, saya doktor. Ya, saya doktor. Pada saya pula, ASB ni dia selamat dan sah. Sebab syarikat unit trust ni dikawal seli oleh Bank Negara Malaysia. Okey, ASB ke ataupun unit trust? Ni Nazira, saya punya soalan tambahan tu. Dah terus hilang dah Nazira. Ada ya. Okey, Nur Solehah. Nur Solehah. Okey, saya. Ya. Bagi saya melabur dalam unit trust ni sebab dia fleksibel. Contoh macam dia nak melabur pakai duit, dia tak payah jual semua pelaburan dia. Dia jual apa yang dia perlu je. Maksudnya apa? Tak boleh terangkan. Contoh. Contoh, Contoh dia ada 100,000 dalam unit trust. Lepas tu? okey, lepas tu Dia boleh jual 10,000 macam tu? Betul ke? Macam tu ke maksudnya? dia boleh jual berapa yang dia nak. Ya, 10,000 lah contohnya dia nak jual 10,000, dia boleh jual 10,000 je lah. 90,000 dia boleh simpan lagi. Boleh. Macam tu Okey. Okey, Nur Afifah. Ya, saya. Okey. Kalau saya cakap modal pelaburan yang rendah. Okey, macam tadilah. Macam Kasih cakap kita. Modal pelaburan rendah. Okey. Saya nak kembang sikit. Modal pelaburan yang rendah tu maksudnya kalau you simpan RM100 sebulan. Okey, apakah strategi yang yang dinamakan tu? RM100 setiap bulan sama je. Strategi. Apakah dia nak panggil strategi ni tu? Contoh strategi yang diguna pakai dalam unit trust ni. Pelaburan ni, strategi pelaburan. Tak tahu ke? Tahu. Fix lah kan? Fix. Bukan. Okey, tak apa. Nur Aisyah, tahu tak apa yang saya tanya tadi? Nur Aisyah? Saya tanya tadi Nur Aisyah ke apa? Nur Aisyah kan? Halo, Nur Aisyah. Nur Aisyah Razin. Yes, saya. Dengar tak? Dengar. Okey. Apa nama strategi yang diguna pakai untuk melabur dalam unit trust ni? Strategi? Ya, strategi. Okay. Kalau you melabur RM100 sebulan tu, apakah dia panggil strategi tersebut? Alah. Tak tahulah doktor. Okey, Nur Sabrina. Lah ni tak cukup kaji seorang ni. Nur Sabrina, baru ni saya tanya sikit. Okey. Tapi tak apa, Nur Sabrina. Tak cukup mengkaji ni, dia kena banyak kajian ni. You orang muda-muda ni kena banyak mengkaji sebab ni semua nak kena pakai untuk masa depan you. Nur Sabrina, agak apa strategi yang dia pakai? Strategi
Itu jawab apa tu? Pastilah doktor. Cukup kaji ni. Nurul Hidayah. Tak ada orang ke yang boleh jawab kelas ni? Doktor. Ya. Doktor. Yang tadi doktor kata ni invest 100 setiap bulan tu kan? Ya. Apa nama dia? Nama dia dollar cost averaging. Pandai pun. Ini baru mantap. Ini maksudnya bang kaji. Dollar cost averaging. Okey, saya tanya pula sekarang ni. Nur Sabrina. Okey, cuba cerita sikit apa itu dollar cost averaging. Nur Sabrina dah tanya. Nurul Hidayah. Nur Sabrina juga tak jawab tadi. Nurul Hidayah. Cakap, aduh kenapa lah aku kena jawab soalan ni. Apa salah Izlan jawab juga. Nur Sabrina. Nur Sabrina dah 3 kali dipanggil ni. Dalam tandas ke? Ke tengah main basikal. Sekali kat sini hujan. Ya? Ada pun. Nur Sabrina. Oh, Nur Sabrina dah tanya tadi ya? Okey. Boleh jawab tak? Okey, tak apa. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ni dekat mana ni? Ya, doktor. Okey, kat mana tu? Dengar ke? Dengar. Sekejap yang saya faham lah. Yang you tak faham apa? Yang saya faham dia untuk dia bahagikan pembelian tu untuk berkala. Bahagikan, maksudnya bahagikan tu apa? Kejap doktor, saya kaji kejap. Okey. Nurul Hidayah dah. Okey, lepas tu Nurul Izzah. Nurul Izzah. Ya, doktor. Doktor tanya apa? Saya tanya apa? Saya tanya dah makan petang belum? Oh, hujan. Belum. Belum makan petang. Okey. Okey, lepas tu dah minum teh belum? Belum ya? Belum juga. Soalan saya sebenarnya, macam mana strategi dollar cost averaging tu? Dollar cost averaging. Tak boleh? Cari dulu Rini Atikah. Oh, Rini Atikah. Okey. Saya doktor. Ya. Dollar cost averaging ya doktor. Ni Rini Atikah ni nampak rambut ni. Nampak aurat. Tu bukan saya doktor. Tu bukan saya. Tu bukan you. Okey. Ni apa? Korea, K-pop. Tak adalah. Okey, dollar cost averaging ni dia kan satu strategi untuk maksimumkan keuntungan dekat pelaburan unit trust. So, kita secara konsisten akan melabur setiap bulan. Lepas tu tambah pelaburan kalau harga tengah murah. So, kalau secara purata, harga unit yang kita beli tu akan jadi lebih rendah dan untung untuk jangka masa panjang. Okey, saya nak tambah lagi kepada termasuk Rini tu saya nak tanya lagi Shazira ni. Shazira Azwana. Ya, doktor. Okey, tadi Rini beritahu dia cakap dollar cost averaging akan membuatkan kos per unit tu menjadi lebih rendah. Apa maksud dia? Buat apa? Kos per unit dia menjadi lebih rendah, dia beritahu.
Bila buat cost averaging, you beli contohnya RM100 sebulan, setiap bulan beli 100, okey, bila harga lebih rendah pun dia beli lagi banyak. Okey, so maksudnya dia beli lebih banyak unit dengan harga RM100 tu. Okey, contoh harga 20 sen. Okey, selalunya beli RM100 20 sen, RM100 beli 20 sen, you dapat berapa unit? 100 bagi 20 sen, you dapat lebih kurang RM100 bagi 20 sen berapa? RM100 bagi 20 sen, you dapat berapa unit yang you dapat beli? 500 unit kan? 500 unit you akan beli setiap bulan. Tiba-tiba harga dia jatuh 15 sen. So dengan 15 sen, you dengan RM100, okay, you akan beli sebanyak bukannya 500 unit lagi tapi 666 unit. So lama-lama you punya cost per unit tu menjadi lebih rendah. Okay, bukannya cost per unitnya 20 sen tapi mungkin lebih rendah lah, mungkin 18 sen ke ataupun 17 sen ke kan, cost per unit dia. Dia dah lower down. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan cost lower per unit tu? Maksudnya saya dah bagi jawapan pula dah. Syazira, tu hilang dah. Orang tanya dia boleh hilang. Ada. Dia kurangkan risiko ke? Dia kurangkan risiko. Dah lain pula dah. Kan habis soalan risiko pula saya tanya kan. Dia kurangkan risiko. Ini okey, siapa yang boleh tolong jawab tadi yang mana-mana tadi? Dalam kelas ni ada, kenapa tak ramai kelas ni? Ada 23 orang. Siapa yang boleh jawab apa yang saya tanya tu? Apa yang dimaksudkan dengan lower cost per unit tu? Kita ada 3 minit lagi sebelum saya nak masuk dalam kelas. Lower cost per unit trust ni kalau dia pergunakan dollar cost averaging. Doktor, saya try jawab doktor. Okey, silakan Arif. Dia macam ni, contohlah unit trust pada bulan ni harga dia satu unit 50 sen. Okey, kejap. Saya buka Excel ya. Allah. Okay. You akan melabur sebulan berapa? Sebulan dalam RM200. RM200. Ini you punya ni lah. You nak menyimpan lah ni, menabung ni. Okay. 2 bulan RM200. Okey, sekejap. Buka Excel dulu. Okey, nampak tak Excel saya? Okey, nampak tak Excel saya? Okey, nampak. Okey, ini pelaburan. Okey, ini saya nak ikut apa yang Arif ya. Ya. Okay, Saya cuba datang. Sebulan ya? Okey, so pelaburan sebulan. Okey, RM200. Okey. Alright. Okay. Harga unit trust masa tu berapa? Harga per unit. Contohlah dalam 50 sen lah. Harga per unit, okey, 50 sen. Okey, ni 0.5. So berapa unit you dapat? Kejap. Okay, 400, betul tak? Okey, 400 So maksudnya yang 200 bahagi dengan 0.5. Okey, ini tak ada commission Ni saya tak tolak commission tapi unit trust patutnya ada commission untuk beli dan jual, ada commission. Okey, dia ada commission, dia akan tolak lah. So ini tanpa commission. Okey, tanpa commission, okey, maksudnya macam sepatutnya lebih kurang lagi lah daripada 400 sebenarnya sebab ada commission. Okey, bulan pertama. Okey. Bulan kedua pun kita melaburkan peruntukan untuk RM200. Okey, kejap. Bulan kedua pun RM200 juga. Okey. Saya buat sampai setahun dulu lah. Okey. So ini semua RM200 lah. RM200 ya. Sampai setahun. Okey. Okey. Tapi harga dia berubah-ubah, mungkin yang bulan kedua 0.45 sen. 45, okey. Lepas tu 0.6 maybe dia naik balik. Lepas tu 0.40 sen. Okey. 0.5 balik mungkin. Jangan jauh-jauh sangat dia punya perubahan dia tu, sebab dia tak jauh sangat, dia lebih kurang je. Kadang 1 sen, 2 sen, 3 sen macam tu lah. Tapi tak apalah, ini menunjukkan dia ekstrim, volatile ni kononnya. Okey, lagi? 0.48 lah. Okey.
Okey. 0.53. Okey. 0.45. Okey. 0.55. Okey. 0.57. Okey. 0.50. Okey. 0.42. So, kalau ikutkan, you dah melabur sebanyak berapa total tu? 12. 2,400. 2,400 ya. Okey, 2,400. Sekarang ni kita kalau ikutkan purata harga ni, okey ni kalau purata je kalau purata dia function saya ambil average average. Okey, average yang ni, okey purata harganya ialah 49 sen, 50 sen lah. Ini purata harga lah. Okey, tapi disebabkan you beli ni berdasarkan harga tu, dia akan jadi macam ni. Betul tak? Okey, so ini unit. Okey, unit dia kan. So yang ni adalah okey, kalau kita nak tahu berapakah harga dia unit yang you dah beli, contohnya kos yang untuk 400 unit ni, okey sebenarnya macam mana nak kira? Okey, sebenarnya ni ambil okey 200 maksudnya ambil yang 200 ni okey kali dengan betul tak? 0.5 okey tambah dengan 200 yang ni kan? Kali dengan 0.45 kan? Betul tak? Okey, lepas tu bagi apa? Bahagi 2. Dengan jumlah unit yang you dah beli, betul? Kan? Ini 400. Okey, 400 tambah 444.4. Okey, so dapat 0.0 ni sekejap. Ni B ni jadi B ni kali dengan ni dapat 400 unit. Oh, 400 unit. Bukan. Kita kena kali. Kita kena tak. Kita kena ambil ni 200 campur 200. Okey, 200. Okey, tambah 200. Okey, 0.47. Okey, ini dia punya average cost. Okey. So kalau yang ni pula berapa? Kena campur tiga-tiga tu. Kena campur tiga-tiga. So maksudnya you akan campur yang tiga-tiga ni. Okay, dia macam mana saya nak tambah dia mudah. Dia bisa ada balance sebenarnya. Okay, kita kena buat sini sebelah. Insert. Okay, ini 200. Okay, yang ini ialah 200 tambah dengan 200 ni. Okay, macam tu. Okay, so yang ni sepatutnya salah sikit. Okay. Seratus bahagi ini tak ada. Okay, ini betul mula-mula 0.50 sen. Okay, ini harganya 50 sen. Okay, lepas tu jadi 0.47. Okay, lepas tu ni jadi 0.77. Oh, ini pun saya kena buat juga unit. Ini pun kena buat juga unit dia. Okay, ini 400. Okay. Lepas tu yang ini adalah 400 tambah dengan 444. Okay. So, dan seterusnya lah. Okay. Okay, so total you beli 8,900 unit. Okay, yang ni sepatutnya kena ini bahagi dengan yang ini. Okay, ini bahagi dengan yang ini. Sekejaplah, saya semua buat ni supaya nampak, okey, supaya nampak. Kalau nak buat pun, you kena buat macam ni jugalah. Untuk you faham. So, 50 sen harga dia. Okey, 50 sen. Ambil 600, bahagi dengan 117, okey, you dapat 50 sen, 51 sen. Pada hari tu, harga dia 60 sen.
Tapi you punya harga ialah 50 sen. Nampak? Harga market ialah 60 sen. Nampak tak ni? Sila jawab, saya tak tahu. Okey, ni 60 sen harga market dia. Tapi harga you adalah 50 sen. Okey, the next one kalau harga dia jatuh 40 sen, so you punya cost ialah 47 sen, you punya ni rugilah. Okey. Dia punya cost 47, dia punya harga market 40 sen tapi dia punya cost 47. Okey, sebab harga dia jatuh. Tapi still you tak adalah rugi banyak sangat kan. Okey, lepas tu yang ni you tengok dia harga cost 48 sen tapi market 50 sen. Okey. Yang ni 48 sen dan market pun 48 sen. Okey, ini 48 sen, market 53 sen. Right? Yang ni 48 sen, ini market 45 sen. Right? So cost dia akhirnya you ada 48 sen. Yang ni rugilah. Harga dia 40 sen. Okay, ini rugilah sebab harga dia sekarang ni 42 sen. Ni sebab ni you letak harga macam ni kan. Tapi kalau you cari, okay, yang performance dia memang tengah uptrend, dia akan lain lah sikit. Ini akan jadi uptrend. Tapi ni dia tak jadi uptrend, dia swing, dia macam volatile. Tum-tam. So jadi sebab tu you punya harga lebih mahal daripada, harga cost you lebih mahal daripada harga pasaran ni. Okay, tapi kalau harga pasaran dia contohnya sekarang ni 53 sen kan. So kat sini you untung lah sebab you dah average dia. Okay, jadi 50 sen, yang ni 53 sen. Okay, sebab tu kalau you nak tengok unit trust, okay, betul ke yang ni macam ni? Betul. So inilah dollar cost averaging. Okay, you gunakan amount sama, okay, dan juga. Tapi ada lagi satu, okay, dia panggil cost averaging pun ada juga, okay. Cost averaging pun ada juga. You akan beli lagi ada masa dia turun tu you beli lagi. Ada masa dia turun you average lagi. Okay, yang tu adalah averaging lah, okay, untuk unit trust ni. Tapi yang ini adalah yang senang lah. So setiap bulan sama je, constant saja dan you beli dan akhirnya dia punya ni adalah average cost. Yang ni average cost. Tapi kita tak ambil kira lagi cost broker. Kita tak ambil kira cost broker. You kena tengoklah cost broker tu berapa. Right, ini kalau contoh pelaburan RM200 sebulan. Okay, RM200 sebulan. Okay, kalau you nak buat ni, you boleh buat dekat ASB sebagai contohnya. You buat setiap bulan 200. Okay, so ASB dia ada isu. Baru-baru ni saya baru ditanya oleh utusan tadi tentang ASB financing. Sebab ASB financing sama juga. You bayar sebulan 200. Contoh you bayar kat bank, you pinjam dan you beli ASB dan lepas tu you bayar balik ke bank. Okay, 200 bulan. Berbanding dengan you simpan sendiri. Okay, so mana lagi baik? Yang ni kena buat kajian lah sikit. Okay, sebab apa? Kalau you bayar kepada bank mungkin cost dia 7%, tapi you dapat dividen sekarang ni 5%. So you rugi 2%, betul tak? Okay, you punya cost bank 7%. Okay, cost pinjam. Lepas tu you dapat dividen ASB 5%. So berapa negatif? You rugi sebanyak 2%. You rugi sebanyak 2%. Sebab cost fund you, ini you punya return. Okay, return you 5%. Okay, ASB bagi 5%, cost you 7%, you rugi berapa? 2%. Okay. So sekarang ni ramai yang ambil ASB financing tu, dia orang nak surrender, okay, dia punya financing tu dan dia nak start balik simpanan macam biasa je. Okay, beza dia simpanan macam biasa, okay, contoh kalau you pinjam dengan bank tu, you pinjam 200,000 kan, dekat 7% ni, ASB je terus jadi 200,000. Sebab tu dia nak kononnya dapat 200,000, dapat dividen, bayar balik kepada bank punya cost. Tapi sebabkan sekarang ni cost lagi tinggi daripada return, so tak baloi lah nak buat financing. Okay, tapi kalau you buat yang bulan-bulan tu, you punya starting bukan 200,000 you punya starting kosong. Faham tak maksud saya? Starting ASB you adalah kosong. Ini 200 barulah naik. So tahun pertama you baru ada 2,400. Kalau kita ambil contohnya 2,400 ni, okay, dividennya ialah 5%. Contohlah, ni senang tapi sebenarnya dia akan prorata. Dia akan prorata. Ini berapa persen dapat, ini berapa persen dapat, ini berapa persen dapat. Okay.
ikut kepada prorata bila you masuk duit tu. Okay, so maksudnya 2,400 ni 5% kalau kita ambil yang per annum je, tak kira prorata. Okay, so sama juga 2,400 kali 0.05, contoh 120 you dapat. So pulangan you adalah 120. Tahun depan you punya duit, okay, bukan 2,400 tapi 2,520. Itu adalah compounding. Okay, you nak compound kena lagi. So maksudnya kat sini adalah 2,520. Okay, yang ni bukannya 2,400 tapi dia tambah yang ini jadi 2,520. Dan ini selalunya you beli balik lah. Okay, kalau you ambil dividen ni semua dan dia tak jadilah 2,520. So maksudnya you kena masuk balik ke dalam. Faham tak maksud saya tu? Faham ke? Tak ada orang faham Faham, Doktor, faham. Okay. You kena masuk balik duit yang you dapat dividen tu ke dalam you punya pelaburan supaya baru dapat compounding. Baru dapat dia compound on compound. Okay. Dia panggil profit from dividend. Okay, dividend tu you masuk kembali dalam investment. So dia akan compound balik. Sebab tu dia akan bertambah lah. Okay. So ini kalau 200 ringgit sebulan. So sekarang ni kalau you nak melabur, okay, you kena ada ni. Sebab tu pelajar-pelajar perbankan, pelajar-pelajar kewangan semua mesti at least ada strategi. Sama ada you nak melabur kat unit trust ke, you nak melabur kat property ke, you nak melabur kat saham ke, you nak melabur kat CPO ke. Okay, dia bergantung kepada risiko you sendiri, risiko tolerance you. Kalau you rasa risiko you tinggi, you boleh masuk unit trust. Kalau you rasa you tak sanggup ambil risiko, you masuk dekat fixed deposit. Fixed deposit bagi 1%, contoh. Okay, fixed deposit bagi 1%. Okay, kalau ASB bagi 5%, tabung haji mungkin dulu dia bagi 1.25%. Okay, tapi ASB ni belum tolak zakat lagi, sebab 5% tu tak tolak zakat lagi. Okay, tabung haji dah tolak zakat. Okay, so basically ini yang you kena kira ni. Okay, berapa persen you dapat. Okay, sebab apa? Sebab ia perlu untuk you gandakan duit you pada masa akan datang. Sebab yang seperti yang you dah cerita tadi, you nak gandakan you punya aset kan pada waktu akan datang. So macam mana nak gandakan aset ni? Money makes money. Okay, maksudnya biar duit yang membuat duit. Okay, biar duit yang membuat duit. Okay, sebab kita active income satu memang boleh. Active income ialah kita yang bekerja. Sekarang ni kita nak bukan kita je kerja tapi money works for us. Okay, so pertama tadi ialah we work for the money. Right, yang ni biasalah ni kena kerja. Then we want money. Okay, money works for us. Okay, biar duit yang bekerja untuk kita, bukannya kita kena bekerja untuk duit. Tu masalah. Yang ni yang masalah ni. So all my students, okay, kalau boleh, okay, don't work for money. Okay, tapi untuk you dapat income, untuk income bulanan tak ada masalah lah, you work for money. Tapi kalau boleh, okay, kalau ini boleh dan lagi baguslah, money work for you. Okay, satu lagi ialah we work for people. Okay, so maksudnya kita kerja makan gaji. Satu lagi, people work for us. Okay, orang kerja untuk kita. Okay, kalau boleh, you dapatkan yang ni. Okay, dan juga you dapatkan yang ni. People work for us. So, ini yang diceritakan oleh Robert Kiyosaki. Okay, Robert Kiyosaki dalam bukunya iaitu banyak buku dia. Cash Flow Quadrant ke apa ke dan sebagainya kan. Rich Dad Poor Dad. Okay, yang ni selalunya adalah investor. Yang ni adalah businessman, woman. Yang ada sistem lah. Okay, right. So ini ialah employee lah. Ini employee, yang ini pun employee jugalah. Employee ataupun kita panggil employee. Okay, employee ataupun dipanggil
self-employed. Okay. Yang ni macam doktor buka klinik apa tu, itulah self-employed. Okay, ni pun sama. Alright. So, faham tak apa yang saya cuba bagi nasihat ni untuk you, masa depan you? Faham ke tak ni? Faham. So, you kena jadi investor ataupun you kena jadi businessman. Okay, kalau you tak boleh jadi terus investor lah, you boleh jadi employee. Tapi kaki sebelah you mesti ada dekat investor dan juga ada mungkin kalau you boleh buka bisnes lah. Sekarang ni macam-macam bisnes boleh buat. Okay, digital business dan sebagainya. So, you still boleh kerja. You kerjalah, kerja bank ke apa ke. Tapi you must become investor and so you must become businessman because yang ni yang orang-orang yang kaya-kaya lah dalam dunia ni. Kat sini. Investor dan business. Man or woman. Okay. Right. Tapi kalau you dekat sini saja, okay, employee saja tak, dan self-employed saja, contohnya doktor lah. Doktor kan dia boleh lah, dia kaya tapi dia kena buka klinik tu, barulah dia dapat duit. Dia kena kerja kat klinik dia tu, barulah dapat duit. Melainkan dia ada business system, dia buka klinik, 20 klinik. Semua ada sistem. Dia tak ada pun dalam klinik tu, dia dapat income. Itu dia panggil businessman. Walaupun dia doktor. Okay? Okay, faham tak ni? Faham ke? Faham tak? Okay, kalau faham, kita akan take a break dulu untuk saya bagi you masa untuk you fikir tentang benda ni. You fikir tentang apa yang saya dah cerita tu. Okay, dan kita akan masuk balik pukul 5.45 selepas you fikir tu. Tapi saya akan buka benda ni supaya you boleh tengok. Okay, you boleh tengok. Ini adalah dollar cost averaging dan yang ini adalah aim you untuk masa hadapan. Okay, kalau kita buka dalam Robert Kiyosaki punya diagram, okay, cash flow quadrant dia tu, okay, yang ni, yang ni. So saya nak you fahamkan benda ni, okay. So you daripada employee become ke self-employed, pergi ke business owner dan juga become investor. So ini adalah dia punya benda yang saya nak you fahamkan dan cuba jadi. Okay, business dan juga investor. Businessman or investor. Oh ini YouTube. Okay, sorry. Alright, so kita, okay lah, saya buka je lah YouTube ni. So you boleh apa pula ni? Okay, tak apalah, nanti you tengok sendirilah. Okay, kita akan break untuk 15 minit. So 5.45 kita akan masuk balik Okay? Boleh? Boleh tak? Tentang credit rating ni. Boleh boleh? Kita break 15 minit? Boleh doktor. Okay, kita break for 15 minutes. Okay, Assalamualaikum.